لا حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم حول حول. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'arif qala sallallahu alaihi wasallam. Syahadan. Sunat bagi yang menghendaki berjamaah. Situ. Sunat bagi yang menghendaki berjamaah lain daripada yang qamat. Ya, lain daripada orang yang qamat. Bahawa jangan ia berdiri melainkan kemudian daripada selesai qamat. Itu kaedah dia. Dia selesai muazzin tadi, dia qamat, barulah makmum tu berdiri. Ya. Ini jika kuasa dengan segi dapat fadilat takbiratul ihram. Tapi kalau sekiranya dia ada uzur, nak bangun pun lambat, kan, takut luput, takut ulah, dia boleh bangun awal. Jadi kalau biasa tak ada apa-apa, elok begitu. Ya, mana dia qamat saja, habis qamat baru bangun. Imam pun suruh membetulkan saf. Ini kadang-kadang dia pula suruh betul saf. Dia pula jadi imam. Dia qamat, dia bang, dia qamat terbaik, dia jadi imam terus. Serta imamnya. Dan jika tiada kuasa dengan bersegera hendaklah ia berdiri dahulu daripada selesai qamat. Habis. Itu kaedah dia. Dan barang siapa masuk ke masjid pada ketika qamat, dia masuk masjid orang sedang qamat, atau pada ketika hampir berdiri sembahyang, jawab dia, jangan ia sembahyang tahiyatul masjid jika takut luput takbiratul ihram serta imamnya. Ya, dia punya tanda dia, kalau dia tak dapat takbiratul ihram, imam tu besar tak ni? Takbiratul ula tu maknanya imam takbir saja habis sampai ra akbar, dia pun masuk. Tapi jangan dia serentak, dia kena cepat. Nak imam bawa Allah akbar, dia dah pergi potong. Jangan, pastikan sampai dia dah tamam, sampai pada ra akbar, Allahu akbar, baru kita masuk. Itu kelebihan dia, harga dia lebih besar daripada dunia dan isi dunia kan. Besar dia. Pernah seorang sahabat dibawa 400 ekor kuda ataupun unta di dagangan, semayang subuh. Kemudian dia terluput takbiratul ula ni, atau takbiratul ihram, mengiringi takbiratul ihram imam. Tapi dia dapat rakaat tu. Lepas semayang dia kata, dia menyatakan pada bagian salam, diinfakkan semua tu 400. Dapat tak? Tak dapat, salah kata. Atas belakang kenderaan dia tadi ada barang-barang, semua dia infak semua. Tak dapat, salah kata. Wah, besar. Ada hamba, 400 orang hamba, dia infak, tak dapat, salah kata. Akhirnya salah pun tutup tu. Kalau kau belanja dunia dan si dunia pun tak dapat. Ini orang qamat, dia main belakang perempuan pada dia punya ban. Bodoh. Orang nak dapat ni, dia main, ya, imam kadang-kadang dah jauh dah bau, dia nak masuk takbir, rugilah. Ya, yang besar ni khairun minad dunya wa ma fiha, lebih besar dari dunia dan isi dunia lagi. Ya, tapi kan mata hati tak berapa terang, gelap tu masalah. Kena jaga dia. Jadi diukur situ mana tu? Ukur dia dapat tidak? Jangan luput takbiratul ihram serta imam. Serta makna apa? Akibah, mengiringi. Jangan sertakan serentak lah kan, imam angkat dia bukan takbir, itu sahabat. Maka hendaklah berdiri menanti, ya. Maknanya jika jangan dia duduk. Kalau sekiranya dia tak berapa sihat, jika nak bangunkan lambat kan, bagi dia bangun awal sikit, standby. Itu mana nak ceritakan kelebihan takbiratul ihram makmum mengiringi takbiratul ihram imam. Serta imam tu mana mengiringi, jangan serta serentak. Dan sunat muakkadah, mana sunat kuat dituntut bagi imam mula, menyuruh meratakan saf. Siapa punya peranan? Imam, bukan tukang qamat. Tukang qamat saf. Dia tak kena cara, dia tak belajar ni. Dia kena belajar tu, imam punya hak tu kan dia. Ya. Dia nak qamat pun dia kena tanya imam. Ya, isyarat daripada imam memang kata
Baru dia angkat. Ya. Dan adab pula kalau imam tengah sembahyang dapat pada guru kita tengah sembahyang sunat. Dia tengah berdoa, jangan kamat. Ni kan tengah doa ni. Allahu Akbar. Tu jahat adab namanya. Dia kena selesai dulu. Dan dapat isyarat daripada imam. Imam kata kamat, bukan kamat. Itu adab dia. Ini dibantai setengah pula. Berdaah lalu pula. Dia tunggu makmum. Siap pusing belakang. Tengok makmum sorang-sorang. Yang makmum pula semayang bagus, lembik macam nak mati. Orang tu tunggu dekat 15 minit. Nyanyi kau orang. Ya. Dia jangan tunggu lagi kan. Kau nak kira begitulah. Kalau dengan guru, kalau kita dia pondok macam tu. Tok guru sampai je, dia pecik loceng. Dalam bilik azan tu, dia tak nampak tu imam datang. Tok guru dia semayang sunat di rumah. Itu yang afdal dia. Sebab dia dekat kan. Dia pun datang ni kan, dia dekat kat tangga dia pun tweet. Orang dalam pun apa ni, kamat terus. Kan? Itu cara yang terbaik lah maknanya. Tapi jangan potong kan tok guru, lebih guru kita sini. Kalau tengah berdoa jangan kamat. Yang tengah berdoa di kamat jangan potong. Biar habis dulu lah. Sebab letak ni apa, izin tu di imam. Imam izin kamat, baru kamat. Ya. Dan sunat muakkadah bagi imam menyuruh meratakan saf. Ya, sekira-kira jangan dahulu dan kemudian. Mana keadaan tumit dia jangan dahulu kemudian, belakang ni depan berselerak, mana tak kata. Dan kaul muktamad dikira rata tu tumit. Ya, bukan depan. Ya, tumit. Jadi tumit kalau dihantarkan betul-betul sama sab dah ada, kan garisan dah ada tu pun bengkok juga. Mula sesah anggota ni. Benat orang beli kapik ribu-ribu mahal. Saya ada lain lagi. Bengkok lagi kan. Oh, macam-macam. Ya, syaitan pandai kan. Dia kalau bengkok tak rata, tak dapat fadilah jemaah, penat kita datang. Ya, yang pertama rata dan rapat. Rapat sekira-kira bahu jejak. Dah. Bukan rapat tumit. Kalau rapat tumit pergi empit now. Bahu cecah tu kira rapat. Tumit bila sama tu kira rata. Maka dapat fadilah jemaah 27, setengah riwayat 25. Dia tak kira wasyok di sini. Ni khas, bonus khas bagi seorang jemaah. Untung besar ni. Dia wasyok tak wasyok tetap dia dapat. Kalau wasyok tu tajuk lain pula. Ada pun kalau semayang seorang dia beri sekadar wasyok. Kalau 5%, kalau 60, 70 tu lah dia dapat. Ya. Sebab tu dimisalkan semayang jemaah ni ya seperti air 2 kolah. Mana air 2 kolah? Selama tak berubah bau, rasa, warna dengan benda najis yang jatuh, dia takkan ubah tuhur dia, tetap dia suci menyucikan. Ya. Itu kelebihan dia. Selama tak menyuci. Tapi kalau dia seekor ayam jatuh dalam perigi atau dalam kolam, air dalam tu lebih 2 kolah. Ya. Dia ayam tu tak mati tapi tak ada apa-apa lagi. Hukum air tu suci menyucikan. Kecuali kalau dia meletup perut, dah berubah, dah busuk, dah bawah, tu tak boleh lah najis air tu. Selama orang semayang tidak melakukan perkara yang batal kesemayang makmum, ya, adab luar tadi dijaga saf semua, maka dapat dipaham pada tunjuk. Kecuali kalau dia batal semayang tu lain lah. Habis. Sunnatun muakkadatun. Di sunat ni ada temarbuta tu. Sunnah muakkadah. Sifat dengan maksud dan mutabik. Sunat yang kuat dituntut bagi imam menyuruhkan merata saf. Suruh ratakan saf sekira-kira jangan dahulu. Jangan dahulu kemudian. Jangan ke depan ke belakang. Jangan tinggi rendah tu maknanya. Dan menyuruh merapatkan setengah dengan setengahnya. Dan memenuhkan dia. Penuh saf, rapat saf, lurus saf. Tu dia. Kat saf tu ada 3 tu. Rapat, lurus, penuh. Tu. Tapi dah dapat dia penuh lah kan. Tapi juga dapat. Tapi kalau tak penuh, kosong lagi dia pergi buat saf belakang. Habis tu. Yang depan belakang tak dapat para jemaah, kosong, bahaya. Dan jangan didirikan saf yang kedua ni. Ni makna kata penuh. Jangan didirikan saf kedua, jangan buat saf kedua hingga penuh saf pertama. Dan manakala menyalahi demikian itu nasihat makruh. Bila makruh luput fadilah jemaah. Dan tersebut dalam hadis Nabi SAW, barang siapa menghubungkan saf, nasai dihubungkan Allah akan dia. Mana hati dia akan jadi, dia berhubung. Setengah daripada sebab mengelakkan penyakit hasad, dengki sama kita. Dan semayang tu hubungkan saf. InsyaAllah ada kelebihan dia. Dan barang siapa memutuskan saf, memutuskan dia Allah Ta'ala.
Ya kalau saf tak sambung, nama hati pun dah nak bergaduh sama dia nanti. Maka yang terlebih afdal saf yang pertama. Kemudian yang pihak kanan imam. Ya, itu yang paling afdal sekali. Dan yang pihak kiri, kemudian saf pertama pihak kiri. Kemudian saf yang kedua, kemudian saf yang ketiga, hingga demikian sampai akhir. Ya, sehingga kalau bertembung fadilat saf dengan fadilat sutra, maka didahulukan fadilat saf. Ya, macam kita ada mihrab kan. Jadi orang sebelah sini dah dia punya apa? Sutra dia dah ada. Tapi biasa setengah tempat sembahyang, dia punya sini tak ada mihrab. Dia tak ada mihrab, kedudukan imam dengan saf tamu jauh tu. Ya, yang ada sutra orang belakang imam je. Imam tu jadi sutra dia. Yang sana tu jauh. Dia syarat dia jangan lebih 3 hasta. Jadi kalau yang belakang kanan imam ke imam, kalau sembahyang tak ada mihrab, memang dia tak dapat fadilat sutra. Ya, sebab dah jauh sangat dia tak kira. Jadi sekarang bertembung. Duduk saf pertama dia tak dapat sutra, tapi dapat fadilat saf awal. Kalau duduk saf kedua dia dapat sutra, mana makmum depan jadi sutra dia. Kalau bertembung dua macam mana? Lebihkan saf awal. Kerana saf awal tu lebih pahala dia daripada mana dia kalau dia bertembung dua tu utamakan saf. Kalau utamakan sutra, habis saf tu kedua pertama tak ada, cuma nak nombor dua. Pakai duduk belakang lagi. Kita belakang duduk belakang ke apa? Atas ada kipas. Oh, ada kipas, ada semanjik kipas apa. Ada cenekil. Habis tu. Mana tadi? Syahadat makruh mendirikan jamaah di dalam masjid yang ada baginya imam ratib, lagi tiada masjid itu pada jalan raya. Mana makruh kan imam ratib, mana imam yang dikhaskan. Yang memang dikhaskan di waktu ada imam tu. Yang makruh kita buat sembahyang sendiri. Dia datang, imam dah sembahyang, kita main dulu lah. Ada makruh. Tunggu sekejap. Ramai lagi baik. Sebab berjamaah ni ada dua perkara. Kelebihan ni. Nisbah kamman, satu nisbah kaif. Kamman nisbah angka. Kalau dalam kampung tu ada dua tempat semayang, dua surau. Surau yang pertama ni makmum dia 50 orang, yang ni 20 orang. Mana afdal? Afdal yang 50. Lagi banyak makmum, lagi banyak pahala dia. Tu dia panggil kam, nisbah angka. Satu lagi kaif, nisbah imam. Imam tu siapa dia? Orang saleh. Imam siapa? Guru ataupun wali besar, atau lagi afdal. Tu sudut tu maknanya. Yang ni orang biasa je kan. Dia ada dua sudut. Jadi maknanya kalau angka, kita cari yang lebih ramai. Tapi selama jangan menyebabkan kosong surau kedua pula. Pakai pergi sana je, ni kosong tinggal. Jangan. Kita menghidupkan tempat tu lagi baik. Habis. Jadi maknanya dalam masjid, jangan kalau dah ada imam ratib, jangan dia dia sembahyang dulu, mana dia buat hal dia. Kecuali kalau dia ada hal lain lah. Dia orang musafir ke nak sembahyang, dia memang buat dia buat jamak atau dia buat kasar. Itu lain. Ada pun jika tiada bagi masjid tu imam ratib, imam ni diantik khas tu. Atau ada bagi imam ratib tapi ia memberi izin. Imam ratib beri izin kepada berjamaah. Contoh macam guru-guru datang mengajar di masjid kan. Jadi imam tu raikan tuan guru dia, disuruh ke depan, tu tak apalah. Atau ada masjid pada jalan raya. Ya, ada masjid pada jalan raya. Tu. Maka tiadalah makruh berjamaah. Yang ketiga tu nak elakkan tu sembahyang jemaah tak apa. Bukan tempat dia khas. Jaga setengah masjid atau kawan saya kan, dia kalau mengajar di Gakang ni, dia pergi mengajar 4 masjid. Imam tu, imam tu memang kedekut. Dia tak bagi tok guru dia, mana tok guru paling dia imam. Tak apa lah, kita tak boleh bangkang, itu memang hak dia. Tapi pula dia baca surah panjang. Sembahyang maghrib dia baca surah panjang-panjang. Lepas tu baca pula dia buat lagu Dondang Sayang. Wah orang sakit hati. Dia makan masa dekat 20 minit lebih, habis tinggal 15 minit nak ajar. Mengamuk tu guru lah, tutup kelas kan dia tu. Lepas tu pun tahu ni kan. Ya, pandai-pandai lah. Kalau dah maghrib masa singkat, orang nak ada kelas kuliah, kau baca lah kuliah, sudah lah. Kau tarik surah Baqarah maut. Lama makmum habis balik. Ya, ni imam dan kepala masuk air payah ke. Ni imam masuk kepala masuk air ni. Yang tu mentang dia imam, dia lagi ramai orang, lagi semangat. Orang tu buat lagu Dondang Sayang lah. Macam-macam hal.
Dia tak ada ilmu tu bahaya. Adapun jika tiada pada masjid imam ratib, atau ada bagi imam ratib tapi dia memberi izin, itu tak apa. Atau masjid tu pada jalan raya, mana situ camat semayang dah, bukan masjid ya, pada yang biasa ni, maka tiadalah makruh berjamaah. Tahu masjid pada jalan raya? Masjid duduk tengah-tengah jalan, macam tu? Bukan. Masjid tu tempat orang singgah tu, masjid jalan raya. Ya, surau, kadang surau tempat tu, surau tu memang tak putus orang makmum, ada orang luar, bas parking lah, pelancong-pelancong yang singgah situ. Tu tak apalah kan. Dia satu bas kan nak semayang cepat, tunggu tu imam lambat dia kan, makan masa pula kan. Tu tak apalah. Tapi kalau macam kampung biasa ni ada imam ratib, tu jangan, dia jangan potong. Kecuali imam tu izin, dia lain. Kan dia tak faham jalan raya. Oh, masjid atas jalan raya ni. Mahu langgar kereta semayang jalan raya. Dan demikian lagi tiada makruh berjamaah di dalam masjid yang tiada pada jalan raya. Ya, demikian lagi tiada makruh berjamaah dalam masjid yang tiada pada jalan raya. Macam di jalan kampung kan, bukan tempat jalan, tempat orang singgah lah. Jika gaib imam ratib, jangan tengok imam tak datang atau imam dah bagi maklumat awal, hari ni kan waktu ni saya tak ada, saya ada luar kawasan jalan ni kan, tu tak apa, pada awal waktu ni lah. Dan ditakut akan luput fadilat awal waktu. Ya, ada setengah masjid dia kamar kami lama kan, subuh sembahyang nak cerah baru tu imam datang. Itu kau imam lain ni lah kata. Tu imam pemalas lagi. Waktu imam tugas dia kena awal, rebut awal waktu, sebab awal waktu fadilat lebih. Ada juga tengah-tengah tempat tu amin lewat subuh, lepas tu tanya mana lewat, anak Hanafi. Wah, pandai pula Hanafi. Oh, anda kau mazhab sebab Hanafi dia sunat cerah-cerah sikit tadi. Kat pondok tu dah nakal, dia tulis kat pondok anak Hanafi, buat nak tidur lebih. Dan tiada takut akan fitnah. Itu semua syarat dia tu. Ya. Mana tiada makruh berjamaah dalam masjid yang bukan dekat jalan raya. Syarat jika imam tu tak ada, satu, pada awal waktu, mana ra'i awal waktu. Dan takut pula tak lupa fadilah awal waktu. Dan tiada takut akan fitnah. Mana kau ada pergi pun tak ada bergaduh kan. Ya, kalau dia pergi potong depan, waktu imam ni angin pula, kau potong trap dia. Ya, bila kau sign kontrak, ada yang cerita pula kan. Ya. Dan kesakitan imam ratib, jadi kalau dipotongkan imam ratib pula naik gas hati tak boleh lah tu, sebab terdahulu yang lain. Ya, ada orang lain pula potong dia, padahal dia bukan imam dah khas dia, suruh dia lah tu kerja dia. Maka menjadi imam, maka sunat pada ketika itu mendirikan jemaah dalam masjid jika ada syarat tadi. Dan terutama hendaklah menjadikan imam itu orang yang terlebih kasih kepada imam ratib. Imam ratib tak ada kan, jadi dia punya kawan baik di mana? Yang dia setuju, nanti orang tu lah. Maka jika takut akan fitnah atau kesakitan imam ratib dengan dia, hendaklah mengedia mereka semayang masing-masing. Orang dalam tahap tu ni takut dia bergaduh. Semayang sendiri je lah kata. Kan naik imam tentu kan dia gaduh lah misalan. Waktu masjid tu dia ni kuat bergaduh. Kalau ada lah ya. Sebab menolak fitnah tu besar ya, tanpa bergaduh je dia haram. Tu ya, itu syarat pandang jauh tu. Dan sunat bagi mereka mengembali sembahyang serta imam ratib jika picik waktu sekira-kira tiada tinggal daripadanya, melainkan sekadar yang meluruskan sembahyang juga. Tunggu imam ratib lambat apa nak ambil waktu atau sembahyang je lah. Dan hendaklah mereka sembahyang dengan berjamaah dalam masjid itu ya. Ada setengah kan kadang-kadang tu imam yang diundang tu lambat, jadi maghrib dia sembahyang dulu ya. Kan sembahyang lagi kan datang ulang balik boleh ya, ulang dengan jemaah. Tadi kita sembahyang cepat cuma nak ra'i waktu takut terkeluar, sebab maghrib pendek kan. Maghrib kalau ikut kaul jadid lagi sempit, dan sembahyang qabliyah, sembahyang maghrib, sembahyang ba'diyah habis waktu ya. Tapi banyak sini kita pakai kaul qadim, pendapat lama, itulah penglibat di Baghdad Imam Syafi'i, itulah syapak merah tu. Itu pun tak lama sangat ya, tak sampai sejam. Maghrib waktu pendek, kena jaga sangat. Dan jika takut fitnah sekalipun, mana boleh di sini ya. Dan sunat bagi imam menyaringkan dengan takbir ya, takbir itu biar kuat.
dan membaca sami Allah liman hamidah dan salam. Supaya apa? Dapat beritahu makmum. Tapi jaga bagi imam, jangan dia niat iklan, batal sembahyang dia. Ya, saya di pondok tu tak boleh tepik khas. Dia betul setiap kita Arab Batuhab, dia tepik ke depan. Ya, mana imam dia kena jaga. Pertama, bila diangkat suara takbir, Allahu Akbar, takbir intiqalat, Allahu Akbar, dia kena niat zikir dan ataupun niat zikir dengan memberitahu. Itu tak apa. Atau niat zikir saja. Itu dua boleh, dua tak boleh. Yang tak boleh apa? Dia niat memberitahu. Dia angkat suara tu Allahu Akbar, niat dia beritahu makmum, batal sembahyang dia. Atau itlak, dia tak niat apa-apa, batal sembahyang dia. Jaga tu tu jaga nanti imam boleh geti kan. Dalam kita di bahas panjang tu. Berlainan sembahyang seorang. Sebab sembahyang seorang tidak ada sarif, tidak ada makna memberitahu. Dia angkat takbir Allahu Akbar, kuat, tak ada masalah. Tapi bila sembahyang dia di imam, bermakna dia angkat suara tu ada tadamun, mengandungi makna i'lan, memberitahu. Agar sembahyang tak boleh memberitahu. Ya. Supaya juga kalau kita nak beritahu orang, dia beri salam, kita baca kuat kan. Ya, kawan dia datang, Assalamualaikum, Assalamualaikum, kita tengah sembahyang. Kita pun angkat suara Bismillahirrahmanirrahim ataupun takbir Allahu Akbar, apa kan. Kita ucap benda tu kuat tu, mesti niat zikir. Sebab dia ada benda lain masuk, memberitahu tu. Kalau memberitahu saja tak niat zikir, batal sembahyang. Dan sunat bagi imam menyaringkan dengan takbiratul ihram dan membaca sami Allah liman hamidah dan salam. Sebab sini maknanya makmum perlu mengetahui pergerakan ini. Dan sunat bagi makmum yang masbuk, ia muafakat dengan imam pada membaca zikir dan segala bacaan yang wajib dan yang sunat, maka hendaklah takbir makmum yang masbuk itu serta imamnya pada barang yang diikut akan imam padanya. Atau makmum makna yang masbuk, dia terus ikut imam je lah. Itu sunat bagi makmum tadi masbuk, ia muafakat dengan imam pada membaca zikir. Subhanallah azim wa Allah baca sama je lah. Cuma dia tadi manakala masbuk, dia baca Fatihah sekadar dapat, kemudian dia turun. Imam turun, dia kena turun. Yang lebih tu imam tanggung. Ada hadis kata qiraatul imam qiraatul makmum, bacaan imam tu bacaan makmum. Maka jika didapat akan imam di dalam i'tidal, contoh dia, hendaklah dia takbir bagi tunduk. Dia tak ada i'tidal lah kan. Ada takbir Allahu Akbar, bagi tunduk kepada sujud, sama-sama takbir. Dan bagi barang yang kemudian daripadanya, daripada segala pindah-pindah imamnya, atau dia dapat akan dalam sujud, dia takbir terus dia turun sujud, maka jangan dia takbir bagi tunduk. Mana takbir yang disuruh takbir untuk kita. Kalau takbir lil ittiba' tak payah. Kita masuk sembahyang, imam tengah sujud, jadi kita angkat takbir Allahu Akbar, turun tu tak payah takbir, turun dia. Sebab tu bukan tempat kita takbir pada hakikat. Ya, tak ada orang sembahyang seorang Allahu Akbar tu sujud, mana ada. Ya, dia baca Fatihah dan seterusnya. Tapi oleh kerana dia dah ikat diri dengan imam, jadi maknanya dia kena ikut imam. Jadi itu dia buat kena mengikut, bukan hak diri dia. Maka ketika dia turun tak payah senyap je, Allahu Akbar, turun je. Itu maksud dia. Maka jangan ia takbir bagi tunduk kepada sujud, kerana ia tiada mengikut imamnya pada tunduk. Ya, inilah hukumnya pada mengikut pada zikir dan pada bacaan tadi, terus saja pada imamnya. Adapun pada perbuatan, maka wajib atas makmum yang masbuk muafakat akan imam pada barang didapatnya serta imam daripada segala perbuatan. Mana hukum fi'li, dia kena muafakat. Imam rakaat, dia rakaat, imam tunggu sujud, turun sujud, ya. Dan jika tiada kebilangan bagian sekalipun, dia datang lewat, ya, jadi maknanya dia tengok imam tengah sujud, jadi tu pergi sujud, maka itu dia panggil sujud dia muktabar tak? Tak. Sujud tu bukan kebilangan, sujud tu hanya mengikut saja, tak kira tekan kena tambah balik rakaat. Itu maknanya. Adapun pada perubatan, maka wajib atas makmum yang masbuk muafakat akan imam, dia kena sama ikut pada barang yang dapatnya. Itu imamnya pada segala perbuatan lah, imam dalam sujud ke, duduk tayang awal ke, ya. Dan jika tiada kebilangan bagi sekalipun, sebab dia datang tu dalam yang benda dia datang kat imam tu sujud, itu tak dikira. Maka apabila berdiri yang masbuk, kemudian daripada salam imam pun salam je, dia bangun tambah rakaat kan, satu rakaat kedua ke, maka ditilik
Jika ada ia tempat duduk tahiyat awal, sunat baginya mengucap takbir. Imam rakaat keempat, dia rakaat kedua. Maksudnya itu mutabik. Mutabik tempat dia itu sama. Sama tempat duduk. Maknanya imam tahiyat akhir, dia memang tempat duduk tahiyat awal. Maka dia bangun sunat Allahu Akbar. Tapi kalau imam tahiyat akhir, dia buat satu rakaat. Kan? Dia datang tadi maknanya lewat. Jadi imam dah 3 rakaat. Jadi imam masuk 4, dia boleh dapat 1. Jadi ketiga tu imam duduk tahiyat akhir, dia tunggu juga baca tahiyat akhir, tapi bangun tak payah takbir, sebab itu bukan tempat dia. Ya, sebab kalau kesan seorang dia tak ada buat itu, bukan tempat dia tu. Itu maksud dia. Manakala duduk selaras, imam tahiyat akhir, dia tahiyat awal. Itu maksud dia. Jika ada tempat duduk tahiyat awal, sunat baginya mengucap takbir bila tatkala berdiri tu. Sebab kita ketika berdiri tu sunat takbir kan. Di situ ada berapa takbir tu? 6. Kan? Rakaat, i'tidal, takbir, kemudian sujud 2, duduk antara sujud 3, sujud balik 4. Kan? Kemudian bangun 2 tahiyat awal 5. 6 kan bangun balik. Biasanya 5 tapi situ 6. Tahiyat awal dia ada 6 tu. Sebab biasanya kalau lepas sujud kedua kita bangun Allahu Akbar kan? 5. Sekarang bila tahiyat awal kita bangun 2 tahiyat awal, dah 5 itu. Habis tahiyat awal bangun balik sekali lagi 6. Pada tahiyat awal dia ada 6. 6 kali takbiratul intiqalat panggil, ya. Dan serta ia mengangkat kedua tangannya, sunat tu, sebab tempat dia tu. Dibangun daripada tahiyat awal kan angkat. Tu saja sunat. Ini bantai tiap-tiap rakaat dia angkat kan. Jaga dia ya. Rakaat pertama bangun tak suruh angkat tangan, dia pergi angkat tangan 2 anggota ni. Kalau dia bergerak sekali kan, angkat tangan gerak kepala kan, dia keturunan keling asyik jalan kepala kan? Anda bergerak. Dia cakap kepala pun gerak kan? Jadi tangan dia bergerak, kepala pun gerak, kepala anggota besar bergerak, 3 anggota, batal semayang kan, batal lu. Jaga dia. Tapi kalau pada rakaat pertama, rakaat kedua tadi lepas tahiyat tu tak batal. Sebab kalau gonggah kepala sekalipun bawa 1 anggota lagi. Yang ni masyru', yang ni memang disuruh angkat. Yang tadi tak suruh angkat, rakaat pertama dia pergi angkat manjang. Yang bila angkat 2 dah anggota tu besar bergerak sekali, ya. Habis. Mana tu? Ada pun. Dan jika kebilangan situ. Mana jadi bagi apa pun tu? Kat mana? 7. Dan jika bukan tempat, mana dia? Dan jika bukan tempat duduk tahiyat awal, itu seperti akad ihram, dan tiada wajib ia bersegera berdiri. Tadi dia kata jika tiada kebilangan sekalipun, maka apabila berdiri pada semuk kemudian bersalah imam, maka ditilik. Jika ia tempat duduk tahiyat awal, sunat diangkat macam biasalah ya. Dan serta ia mengangkat 2 tangan sebab tempat dia tu. Tu takbir ihram. Dan tiada wajib ia bersegera berdiri. Atas lagi hukum ada situ. Sebab tu memang tempat dia. Kalau bukan tempat dia, macam dia tahiyat bawa 1 rakaat, imam dah 4. Ketika tu dia kena bangun cepat. Sebab apa tu? Bukan tempat dia tu. Cuma dia ikut tadi meraihkan imam. Lain. Yang ni memang tempat dia. Imam 4, dia 2. Dia pun tempat duduk juga. Itu lambat sikit dah pun. Ya. Dan jika bukan tempat duduk tahiyat awal, umpama imam 4, dia 1, maka wajib berdiri dengan segera. Itu hukum perbezaan itu. Dan tiada sunat dia takbir pula. Bangun tak sunat takbir. Ya. Dan mengangkat 2 tangan tak payah. Tak payah dia sunat takbir angkat tangan, sebab bukan tempat dia tu. Sebab dia baru dapat 1 rakaat. Yang sunat pada rakaat kedua. Habis. Kemudian satu lagi, bermula barang yang didapat oleh orang masbuk itu serta imamnya, maka iaitu permulaan sembahyangnya, dan barang yang dikerjakan kemudian daripada salam imamnya, iaitulah akhir sembahyangnya. Maka hendaklah diulang di dalam yang kedua rakaat itu kunut pada sembahyang subuh.
Ya, kita kata taswirkan masalah semayang kunut 2 kali subuh. Semayang subuh 2 kali kunut. Kalau semayang satu je dia 2 kali dia baca kunut. Sebab apa? Dia datang imam rakaat kedua. Semayang kedua dia baca kunut. Itu sebab meraihkan imam. Rakaat kedua pula tu kunut dia pula. Jadi maknanya apa? 2 kali dia baca kunut. Ana hari ni semayang subuh 2 kali anak kunut. Kau betul-betul dia tu. Kitab mana kau pakai? Ana masbuk. Oh macam tu pula. Atuk pun Mahdi biar banyak sikit. Wah terang lah dia. Ana semayang maghrib 3 kali tahiyat. Kau betul-betul dia. Imam tahiyat akhir nak masuk 1 kali tahiyat. Kamu yang kedua nak tahiyat lagi. Ketiga 3 kali kau tahiyat. Ini tasbih masalahnya. Dan yang kedua, semayang pada maghrib akan tasyahud awal. Ya, jika terdapatnya 2 rakaat serta imam, maka jangan dinyaringkan lagi pada rakaat yang ia mentamamkan, ya, mentamamkan semayang diri tadi itu. Barang ketiga. Dan jika dapatnya serta imam serakaat, hendaklah dinyaringkan kemudian daripada salam imam pada rakaat yang kedua itu. Itu tempat dia lah. Habis. Kerana sabda Rasulullah, man adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Barang yang kamu dapat, ma'adraktum, apa yang kamu dapat serta imam ni, dapat 2 rakaat, 2, 3, ikut je lah. Kemudian pasal semayang, wa ma fatakum, dan apa yang luput, kita lupa berapa rakaat, 2, tambah lagi lah 2, bertambah 21, 1 tambah tu maknanya. Barang yang kamu dapat berserta imam maka ikut oleh kamu, dan barang yang luput bagimu maka sempurnakan, tambahlah beberapa rakaat lagi yang kurang, dan menyempurnakan satu, iaitu sungguhnya adalah kemudian daripada permulaan, maka hendaklah dibacanya akan surah jika dapat membaca serta imam pada awal rakaat. Dan yang kedua, qada supaya jangan sunyi semayang daripada surah, ya. Dan ada pun jika dapat imam ni dalam iktidal imamnya, maka tiada dibilangkan baginya dengan dia rakaat tak kira, maka tiada dinamakan oleh semayang itu, dan senya dimengerjakan kerana mengikut imam juga. Jadi dia dapat dalam i'tidal. Yang kata takbir Allah Akbar, imam sami Allah, rakaat tu saya ikut dia tak kira lagi tu. Yang sekarang baru dia ke rakaat. Jadi baca dia ikut biasalah. Yang ada surah yang pertama kedua. Maksud di sini apa? Surah di sunat qada. Ada sunat tak sunat qada Di sini ni. Dia masuk tadi rakaat imam tak ada surah. Jadi pun tak tempat dia surah. Kan? Kemudian didatangkan yang mana surah tak dapat, dia boleh cover itu. Atau maknanya boleh ditambah. Ada tempat tak payah qada, tak payah tu. Yang sini dia kata boleh tu. Ya sunat di qada tadi kan. Habis tu. Kemudian babu bi salatis musafir wa syurut qasri. Ila syarat qasar wa kafiyat jamak wa nahwiyin matar. Ya jamak seumpama hujan, wallahu a'lam.